Tuan-tuan, kita ni, media sosial ni satu fitnah yang besar dalam agama kita. Kadang-kala kalau salah cara media sosial ni, dulu orang bertarung nak merebut wilayah, kan, bertarung nak merebut kawasan. Sekarang orang bertarung nak merebut pengaruh di dalam media sosial. Kerana pengaruh dalam media sosial ini sangat ajaib. Dulu hanya pengaruh di kalangan rakyat yang mungkin boleh dibuat di kalangan orang politik dengan kempen turun ke rumah. Sekarang kalau kita bagus di media sosial, netizen banyak sokong kita, kita boleh hentam, kita boleh gugat hatta kerajaan. Itu dia punya nampaknya lah, tapi belum tentu lagi. Bila pilihan raya lain cerita lah, tapi macam tu lah kelihatannya. Lalu orang politik, orang agama, sukarelawan, semua mereka ingin supaya mereka ada kedudukan yang besar pengaruhnya di dalam media sosial. Dan dia boleh pergi pada negatif dan positif. Kerana bila ramai orang minat kita dalam media sosial, ramai orang juga akan sokong kita. Ramai kalau nak kita ustaz, ramai orang suka kat kita, followers kita ramai, kita akan naik dalam masyarakat. Mungkin orang pun akan bagi macam-macam kat kita. Kalau kita buat NGO, kalau kita collect derma, ramai orang akan derma kat kita. Ini berlaku pada semua orang. Pengaruh berjuang untuk merebut populariti di dalam hal yang dulu kita ulama-ulama dulu depa tulis bab babus syuhrah, bab cintakan kemasyhuran, tapi depa pun tak terbayang sedahsyat zaman yang sedang kita lalui ni. Orang boleh nampak macam begitu beragama, tetapi sebenarnya tidak beragama pada sisi Tuhan, na'udzubillah, tapi hanya semata-mata kerana merebut pengaruh dalam media sosial. Boleh berlaku pada diri kita. Saya boleh kena, tuan-tuan juga boleh kena, siapa-siapa pun boleh kena dalam mengharungi pengaruh dalam media sosial. Ini dulu. Lalu kita pergi ke benda yang lebih spesifik berhubung dengan derma ni. Pasal kita diperoleh pada kita, aktiviti kita macam-macam. Di media sosial kita tengok ramai orang, kalau boleh ramai dia nak uploadkan aktiviti dah di media sosial. Kalau aktiviti ceramah padahal di media sosial, kalau tidak dia bagi siapa dengar. Ceramah nak bagi orang dengar. Kalau boleh dia derma kerusi pun masuk media sosial. Derma ikhlas saya masuk. Nak tengok berapa likes. Orang politik, aktivis masyarakat, NGO, semua pergi ke arah itu. Sebahagiannya dengan tujuan yang betul, sebahagiannya dengan tujuan yang salah. Hatta apa tuan-tuan? Ada orang buat semayang tahajud, ambil media sosial. Sedang tahajud, tengah menangis tu. Padahal para ulama salaf dulu sembahyang tahajud, kalau boleh kat isteri dia pun tak mau beritahu. Ni buat live sembahyang tahajud seluruh negara. Bukan seluruh negara, semua Facebook boleh tengok. Pengaruh bahaya media sosial kalau tak dijaga. Kenapa kita kata bahaya? Okey, kita ambil pada konsep masalah sedekah sebelum nak pergi perlombaan. Sedekah ni tuan-tuan, patut kita umum pada orang ke tak? Quran sebut dua-dua. In tubdus sadaqati fa ni'imma. Jika sekiranya kamu menzahirkan sedekah kamu, itu tidak mengapa, itu baik. If you disclose your sadaqah, it is well, okay.
Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum. Jika sekiranya kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan sedekah kamu kepada fuqara, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu. Surah Al-Baqarah. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dia akan mengampunkan sebahagian daripada dosa kamu. If you conceal them and give them to the poor, kalau kamu sembunyikan sedekah dan beri pada fakir miskin, it is better for you, itu lebih baik untuk kamu. Saya belum cerita lagi NGO, saya nak cerita konsep umum dulu. Itu lebih baik untuk kamu. Allah kata yukaffiru ankum min sayyiatikum, dia mengampunkan dosa sebahagian daripada dosa kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, Tuhan tahu apa yang kamu buat. Para ulama tafsir dia kata, kalau sekiranya kita menzahirkan sedekah dengan niat lillahi ta'ala, kerana tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, wa ma umirtu, aku tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas padanya agama. Okey, dia kata kalau kita zahirkan sedekah dengan tujuan supaya orang lain dapat tiru kita, it's okay. Allah kata baik. Tapi kalau kamu sembunyikan, ya lebih baik untuk kamu. Cumanya risiko apabila kita menzahirkan sedekah, risikonya apa? Risikonya nanti timbul tidak ikhlas. Abu Hurairah dalam Sahih Muslim meriwayatkan hadis Nabi SAW tentang 3 orang yang Allah di akhirat kelak semua buat amalan agama, syahid, baca Quran, ahli sedekah. Wa rajulun wassa'allahu alaihi, satu orang lelaki yang Allah luahkan rezeki dia. Wa a'tahu asnafal mali kullih, Allah bagi pada dia macam-macam harta. Allah tanya dia, madza amilta fiha, kau buat apa di dunia? Dia kata apa? Ya Rabb, ma min sabilin tuhibbu an tunfaqqa fiha illa nafaqtu fiha laka. Wahai Tuhan, aku tidak tinggal satu ruang pun yang engkau suka untuk aku berinfak, memberi kepadanya, berbelanja padanya, melainkan aku belanjakan kerana-Mu, wahai Tuhan. Allah kata apa? Kadzabt, bohong. Innama fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil. Engkau buat semata-mata supaya orang kata dia ni pemurah. Faqad qil, dan telah pun dikata kepadamu. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi fa ulqiya fin nar. Allah perintahkan dia disentap dari wajahnya dan dicampakkan ia ke dalam neraka. Jaga ni kita ni. Semua kita ada handphone ni. Dengan ikhlas saya menderma kepada makcik di sebelah rumah saya. Kalau tujuan kita supaya orang kampung tu pakat derma, insya-Allah. Tapi kalau tujuan kita supaya orang like, pemurah dia ni, itu hadis dia. Bila kita kendali, melainkan kita ni ada 2 keadaan bila kita sedekah pada zaman ni. Satu, kita kendalikan harta awam macam Maib, dia kena tunjuk lah, tapi dia tak akan claim saya sebagai mufti yang pemurah menderma untuk 500 orang. Tak boleh lah, bukan harta saya. Harta siapa tu?
atau orang bagi zakat. CEO Maib pun tak kata harta dia, sebab harta tu siapa punya? Duit zakat, duit derma orang. Sebab tu kita kata Maibs menyumbang. Maibs tu bukan duit individu. Pasal apa tunjuk? Nak habaq pada orang yang sumbang, hak hampa amanah tu kami bagilah. NGO pun macam tu. NGO pun macam tu. Bila dia bagi, dia bukit kita tunjuk lah. Sebab orang nak tanya apa bagi, pasal dia pemegang amanah orang. Okay. Tapi kalau kita derma individu, harta saya, ada dua keadaan. Kalau kita tunjuk-tunjuk kat orang supaya orang semua tiru macam kita buat, mudah-mudahan kita termasuk hak bahagian ayat pertama tadi lah. Tapi kalau kita tunjuk-tunjuk kat orang supaya orang semua kata kita pemurah, ini harta saya, ini apa? 2000 dari Haji Bakhil. Haji Bakhil dalam Piramli kan. Cikgu murni kena minta baru bagi. Kalau cikgu-cikgu lain balik saja dapat RM1 je lah. Kan? Kalau harta kita supaya orang puji kita dengan harta kita, dalam kategori hadis tadi. Kategori hadis tadi. Sebab tu kita semua ni pakai ada media sosial ni, kita hati-hatilah, saya sendirilah, tuan-tuan juga, supaya kita tak mensia-siakan amalan kita disebabkan nak menunjuk ke orang di media ni, inilah derma kita. Sehingga manusia ni berlumba-lumba untuk ni, dia akan boleh tanya, ni duk ceramah banyak ni, kenapa tak pergi bagi sedekah ke orang? Kita tanya dia, mana hantar aku tak bagi? Tak nampak upload pun. Dia punya fikir. Kalau orang tu tak ada gambar dia pergi bagi sedekah, dia tu bukan orang yang bersedekah. Dan orang yang bersedekah untuk guna diri dia ni dua. Satu, mungkin dia ikhlas inviting other people to do the same thing, ajak orang lain buat benda tu. Mungkin satu lagi, dia sedang build up dia punya pengaruh dia di dalam masyarakat, ahli politik, public figure, dan orang mabuk media sosial ni, mabuk media sosial ni. Jadi dia menghukum tanda orang tu bagus kerana derma dia telah dizahirkan di dalam medsos. Mungkin saya nak ingatkan diri saya, tuan-tuan juga, siapa-siapa kalau mau, ni tazkirah untuk diri sendiri, share dengan orang lain. Macam ni tuan-tuan. Benda macam ni hak orang puji dalam medsos ni tidak lasting, saya nak beritahu. Dia fenomena yang bermusim. Setahun, 2 tahun orang syok-syok, then habis. Habis dengan cerita, na'udzubillah, habis juga dengan pahala. Pasal nak menunjuk ke orang. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika. Dan yang kekal daripada amalan soleh lebih baik di sisi Tuhan. Tapi ilmu ulama, ilmu yang diberkati, al-baqa'u lil aslah, akhirnya yang kekal kepada yang saleh. Ulama An-Nawawi, kitab dia, Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Taymiyah, walaupun masuk dalam penjara, Imam Ahmad disebat oleh pemerintah zaman dia, Al-Bukhari tak boleh mengajak, tak dibenarkan, dihalau keluar daripada Naisabur, tak boleh mengajak di Bukhara. Kita baca hadis rawahu Bukhari. Allah mengangkat sesiapa yang dia kehendaki dan menenggelamkan sesiapa yang dia kehendaki. Siapa yang telah membetulkan niatnya dengan Tuhannya, mudah-mudahan Allah tu memberi. Sebab itu sebanyak-banyak doa kita, tuan-tuan. Doa, ya Allah bagi pada aku ikhlas, ya Allah bagi aku ikhlas, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Macam mana Nabi Yusuf,
Nabi Yusuf duduk pada maqam yang paling hebat sekali. Jadi raja di Mesir. Daripada orang yang duduk di dalam bawahan masuk penjara, yang dijual masuk penjara, hamba di rumah orang yang bekerja, Nabi Yusuf alaihi salam jadi raja. Tapi akhirnya doa Nabi Yusuf pada Fatirus samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, penghias langit dan bumi, engkaulah pelindungku dunia dan akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, matikanlah aku sebagai orang muslim dan masukkanlah aku di kalangan orang-orang yang saleh. Inilah doa Nabi Yusuf alaihissalam setelah mencapai kemuncak satu orang manusia, jadi raja, lelaki yang paling kacak, anak Nabi, Tok Wan pun Nabi, semua keluarga dia keluarga mulia. Tapi tidak lebih hebat, segala kelebihan dunia ni lebih daripada mati sebagai orang muslim, masuk di kalangan orang yang saleh. Kita mungkin tak boleh jadi raja, kita mungkin tak boleh jadi menteri, perdana menteri, influencer di Facebook, di medsos. Tapi Allah buka satu benda yang semua kita boleh jadi, makam yang paling tinggi sekali, yang semua para nabi minta. Jadikanlah aku di kalangan orang yang saleh. Nabi Sulaiman, burung cakap, tahu semua benda dia tahu. Dia tengok semut bercakap, ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum, wahai semut masuklah sarang kamu, la yahtimannakum Sulaiman wa junud, jangan sampai la yahtimannakum Sulaiman wa junud, jangan sampai Sulaiman dan tentera dia pijar kamu. Nabi Sulaiman dengar semut cakap. Fatabassama dhahikan min qawliha, tersenyum dan ketawa Sulaiman mendengar perkataan semut betina. Sebab semut ni komuniti dia apa? Queen. Quran daripada dulu beritahu semut betina yang bagi arahan. Tapi ayat akhir, saya bukan nak syarah doa ni, tapi ayat ujung Sulaiman kata, wa adkhilni bi rahmatika, masukkanlah aku dengan rahmatmu di ibadah kesalihin, di kalangan hamba-Mu yang saleh. Habis dah jadi raja, jadi apa kerajaan, dia kemuncak harapan Sulaiman, masukkanlah aku di kalangan orang yang saleh. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh jadi nabi, tapi kita boleh doa hak Nabi, masukkan di kalangan orang yang saleh. Itulah doa yang lebih besar daripada wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, masukkanlah aku dengan rahmatmu di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di kalangan hamba-hamba yang saleh, insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.